Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan anahnya kita dipertemukan lagi pada hari ini. Semalam minta maaf banyak-banyak ada sedikit masalah dan kita tak mampu untuk bersama. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tahu adakah suara saya, gambar saya clear ataupun tidak. Minta tolong komen dulu. Okay, ahlan Ustazah Ija, Ustazah Nazilah, Dr. Zul, Ustazah Nia Azmaniyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Dan minta tolong share, tolong saya klik button share untuk kita berkongsi dengan sahabat kita di luar sana tentang kewujudan kita pada hari ini lah. Crystal clear. Okay, Alhamdulillah. Suara video clear. Okay. Untuk tidak melengahkan masa, marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, alhamdulillah. Selesai kita baca surah Al-Fatihah sebagai pembukaan kepada majlis kita hari ini. Dan sekali lagi saya minta tolong tuan-tuan share, klik button share untuk kita berkongsi dengan sahabat kita di luar sana untuk jemput mereka bersama dengan kita dalam perbincangan huruf-huruf hijaiyah. Okay, tujuannya tak lain dan tak bukan untuk kita liyalfudhu bi afsahil lughat, untuk kita sebut dengan bahasa yang fasih lah. Okey, daripada sandakan jelas. Okey. Hari ini insya-Allah kita akan bincang huruf dzal. Huruf dzal sepatutnya semalam tapi kita terpaksa batalkan semalam, dan hari ini kita bawalah huruf dzal. Okey, huruf dzal yang makhrajnya adalah tarful lisan ma'a tarful thanaya al-ulya. Hujung lidah dengan hujung gigi atas. Yang mana kita tahu ada beberapa huruf yang bersama dengan huruf dzal ni, iaitu huruf dha dan huruf tha. Okay, kita dah bincang satu, iaitu huruf tha, dan hari ini kita akan bincang huruf dzal. Okey. Ada apa? Okay, kita take. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Abah, Ustazah Herna, Ustaz Fairuz dan Ustazah Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, Puan Melati. Okey, jom kita tengok huruf yang kita nak bincang hari ini adalah huruf dzal. Okey. Sorry. Sekejap Okey.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Huruf dal. Huruf yang tidak ada dalam percakapan harian kita. Okey, kita orang Melayu ni tidak guna huruf dal dalam percakapan. Okey, kita guna adalah huruf z, za, z, hujung lidah berada di dalam. Yang kita guna hujung lidah letak di hujung gigi atas ni kita tak ada dalam bahasa kita. Seperti mana dengan huruf tha jugalah. Okey. Sebab tu dalam pembacaan Al-Quranul Karim didapati ramai yang tersalah lah. Sebab asasnya adalah kerana kita tidak belajar makhraj huruf dengan betul. Ataupun kita tak ambil tahu makhraj huruf ni dekat mana. Kita main sebut dia. Okay, kalau guru kita perasan kita sebut salah, maka dia akan betulkan lah. Kalau tak mampu, maka kita berterusan begitu. Ini antara kelemahan kalau kita tidak belajar sifatul huruf dan makhrajul huruf. Okey. Huruf dzal ni tuan-tuan. Huruf dzal adalah huruf yang kita letak hujung lidah di hujung gigi atas. Za, okey, hujung lidah di hujung gigi atas. Ini bagi makhraj huruf dzal lah. Okey, hujung lidah. Ini hujung lidah ni diletakkan di hujung gigi atas. Za, okey, maka kita sebut za dan kita buka lah masa kita sebut huruf dzal sekiranya dia berbaris atas. Asasnya semasa kita nak sebut huruf dzal, hujung lidah mesti diletakkan di hujung gigi atas. Maka kita akan dapat rasa, kita nak tahu qadar mana lidah kita kena keluarkan. Sekadar kita boleh gigit hujung lidah kita. Okey? Kita sekadar boleh gigit. Sekadar itulah bukan kena keluarkan lidah yang panjang apa tak. Okey, sekadar kita boleh gigit saja. Dan huruf dzal ni adalah huruf yang kalau kita tengok dari sudut sifat dia. Okey, sekejap. Okay, hari ni Kelang Kabut baru sampai. Lepas tu terus live. Okey. Okey. Huruf dzal. Huruf dzal adalah huruf yang bersifat dengan istifal dan infitah. Okey. Huruf dzal istifal dengan infitah. Sifat yang utama yang perlu kita tahu apabila kita nak belajar huruf dzal ni adalah kita kena tahu dia ni digolongkan dalam huruf yang mana. Huruf tebal ataupun huruf yang nipis. Huruf tebal kenapa? Kerana pangkal lidah terangkat. Huruf nipis kerana pangkal lidah terletak. Okay, huruf dzal bersifat dengan istifal, pangkal lidah terletak, maka menghasilkan huruf yang bersifat dengan nipis. Okey. Kita tengok keadaan lidah semasa kita menyebut huruf dzal. Tadi kita tahu huruf dzal ni kita letak lidah dekat mana nak sebut. Za, hujung lidah diletakkan di hujung gigi atas. Cuma ada setengah pengajar ataupun guru-guru yang menyebut hujung lidah dia berada di antara gigi atas dengan gigi bawah. Betul juga. Okey, betul. Cuma dari sudut bahasa ilmiahnya ianya bukan begitu. Bukan bahasa yang disebut oleh para ulama Arab kita lah. Tak. Okey, dia menyebut hujung lidah dengan hujung gigi atas. Okey, dia menyebut hujung lidah dengan hujung gigi atas. Za, okey. Cuma kalau kita biasa sebut makhraj huruf dzal di antara gigi atas dengan gigi bawah tu kita cuba ubahlah. Kita ubah kepada bahasa yang standard yang digunakan oleh para ulama kita lah. Iaitu hujung lidah berada di hujung gigi atas, keluarkan sedikit. Okey, semacam menyebut huruf dzal. Okey, keadaan lidah pula live terhenti Macam mana ni? Okey. Sekarang dah clear atau macam mana? Saya tak tahu kenapa dengan dengan internet Unify saya ni.
Okey, dah okey. Maknanya internet Unify saya ni setiap kali saya buat live dia akan buat gangguan. Okey. Okey, maafkan saya. Okey. Alhamdulillah dah okey balik. Okey, kita tengok balik keadaan lidah untuk huruf keadaan lidahnya adalah istifal dengan infitah. Istifal maksudnya pangkal lidah terletak. Infitah maksudnya hujung lidah terletak. Dia akan menyebabkan lidah kita mendatar dan menghasilkan huruf yang nipis, huruf yang lembut. The, bagi atas kita kena buka. The, okey. Istifal dan infitah. Okey, ni keadaan lidah kita. Okay, ni barulah kita akan tahu kedudukan lidah selepas menyebut huruf zal. Masa nak sebut hujung lidah kena letak di hujung gigi. Dan bila kita sebut, dia akan secara automatik akan menjauh daripada hujung lidah, daripada hujung gigi tadi. Dia akan turun. Okey, keadaan lidah akan mendatar. Okey, ni penting untuk kita tahu setiap huruf. Bila kita sebut huruf ni, keadaan lidah dia bagaimana? Sebab kita nak tahu bagaimana kita nak buat huruf ni jadi huruf yang nipis seperti mana yang disifatkan. Okey, seperti mana yang disifatkan. Okey, seterusnya kita tengok pula sifat-sifat yang ada pada huruf zal. Okey, sifat yang ada pada huruf zal. Kita tengok balik makhraj yang ada pada huruf zal adalah hujung lidah di hujung gigi atas. Za. Okey. Dan huruf ni tuan-tuan huruf yang penting lah. Kenapa? Kerana ianya berada dalam surah Al-Fatihah dan kita mengulanginya banyak kali. Okey, banyak kali. 17 kali sehari semalam kita guna dalam salat fardu kita. Tambah-tambah dalam Ramadan ni kita guna lagi banyak sebab kita salat tarawih dan tak termasuk yang kita jadikan sebagai aurat ataupun wirid harian kita. Tak tahu banyak kali. Tak tahu berapa banyak yang kita guna. Dan apabila kita selalu membacanya, maka dia kalau kita nak buat berubat pun dia jadi mujarab lah. Okay, jadi mujarab. Nak buat air tawar ke anak-anak. Baca bismillah, baca surah Al-Fatihah. Okey. Okay, sabar adik. Okey, huruf dal hujung lidah dengan hujung gigi atas. Hujung lidah mesti diletakkan di hujung gigi atas. Sebab apa? Sebab sekiranya kita letak kat dalam, kita akan sebut dengan za. Okey, kita telah tukar huruf dalam Al-Quranul Karim. Contohnya sekiranya kita baca siratal ladzi, okey, siratal ladzi, hujung lidah di hujung gigi atas. Tapi kalau kita lupa, kita alpa ataupun kita tak tahu, kita akan baca siratal lazina. Okey, kita akan silap menyebutlah. Okey. Sifat dia adalah dia bersifat dengan istifal. Okey, ni sifat utama dia. Pangkal lidah terletak, istifal. Okey, istifal ni pangkal lidah. Kita kena ingat, istifal je pangkal lidah. Maknanya huruf nak menjadikan huruf ni tebal ataupun nipis adalah di pangkal lidah. Sekiranya pangkal lidah kita terangkat, maka huruf ni akan jadi tebal. Sekiranya pangkal lidah kita terletak, maka huruf ni akan jadi nipis. Okey, seterusnya adalah bersifat dengan rakhawah. Rakhawah ni kita kena tahu ianya berkaitan dengan suara. Sama ada suara tertahan ataupun terlepas. Tertahan maksudnya syiddah, terlepas maksudnya rakhawah. Okey, huruf ni huruf yang terlepas. Contoh kita baca al, dia terlepas suara. Okey, suara tidak tersangkut. Kalau kita baca ad, okey, itu maknanya hujung lidah kita tekan dengan kuatlah. Okey, kita tekan dengan kuat menyebabkan dia jadi tertahan dengan sendiri. Okey, kita nak al, kita boleh sebut. Okey, suara boleh mengalir. Ini sifat rakhawah. Selepas itu sifat jahar. Okey, al-jahru. Jahru ni maksud dia apa? Maksud dia berkaitan dengan angin. Ada ataupun tidak ada angin. Rakhawah tadi berkaitan dengan suara. Okey, jahar. Okey, al-jahru berkaitan dengan angin.
Okey, ada ataupun tak ada. Kalau ada namanya hams, kalau tak ada namanya jahr. Suara angin tertahan. Okey, huruf zal kita sebut az, huruf yang tidak ada angin. Faz dia tidak ada angin. Okey, yang adanya hanya suara yang terlepas, angin tak ada. Okey. Angin tertahan. Okey, angin tertahan semasa menyebut huruf zal, maka dia tidak menghasilkan apa-apa angin lah. Okey. Dan lagi sifatnya adalah infitah. Infitah, istifal ni dia berkaitan dengan lidah lah. Cuma istifal berkaitan dengan pangkal lidah, infitah berkaitan dengan hujung lidah. Okey, infitah berkaitan dengan hujung lidah. Okey. Za. Okey, masa kita sebut tu lidah, hujung lidah kita mendatar. Hujung lidah mendatar, pangkal lidah juga mendatar. Okey, za. Okey. Selesai. Dan ismat ni huruf yang susah keluar daripada makhrajnya. Itu je kita perlu tahu daripada sifat ismat ataupun sifat idlaq. Idlaq senang, ismat susah. Okey, seterusnya kita nak tengok pula berkaitan dengan sifat dia, berapa sifat yang kuat yang ada pada huruf zal ni. Okey, berapa sifat yang lemah. Okey. Ya. Okey. Huruf zal. Hujung lidah di hujung gigi atas. Okey, ini makhraj bagi huruf zal. Hujung lidah di hujung gigi atas. Okey tuan-tuan, kalau clear, tolong bagi tahu saya clear. Kalau tak, bagi tahu taklah. Okey, dan jangan lupa untuk klik button share untuk kita ajak sama-sama untuk kita tengok balik makharijul huruf ni, sebab penting kerana ianya asas dalam sebutan kita dalam Al-Quranul Karim. Okey. Hujung lidah dengan hujung gigi atas. Petak ketiga ni adalah huruf yang bersifat dengan kuat. Sifat yang kuat, jahar. Okey, al-jahru. Maknanya tidak ada angin. Okey. Maknanya kalau hams dia akan berada pada petak yang lemah lah. Okey. Petak keempat ni merupakan sifat yang lemah. Rakhawah sifatnya lemah, mengalir. Okey, istifal, pangkal lidah terletak juga adalah bersifat dengan sifat yang lemah, dan infitah adalah sifat yang lemah berkaitan dengan hujung lidah. Okey, ismat ni sifat yang tidak bersifat dengan kuat ataupun lemah. Okey, dia tidak bersifat dengan kuat ataupun lemah. Okey, ada 1, 2, 3, 4 dan 5 sifat semuanya yang ada pada huruf zal. Za, okey, maknanya kita tak boleh sebut za, itu tebal. Bunyi tebal, kita nak bunyi nipis. Cara nak bunyi nipis adalah hujung pangkal lidah kita kena terletak. Okey. Seterusnya kita masuk kepada praktikal untuk sebutan huruf zal. Okey, huruf zal bila sebut praktikal je, kita tak dapat lagi daripada kita memasangkan baris pada huruf-huruf yang kita nak tahu. Okey, tadi cara kita nak tahu makhrajnya adalah kita datangkan huruf hamzah dan kita datangkan huruf yang kita nak tahu. Contohnya huruf zal ni az, ataupun kita datangkan huruf yang sama. Satu berbaris, satu sukun. Zaz. Itu makhraj dia. Okey, tapi walaupun kita sebut makhraj, masa kita sebut tu kita telah rangkumkan sekali sifat. Sebab mana mungkin kita nak sebut suatu huruf dengan baik tanpa kita mendatangkan sifat-sifatnya yang betul. Okey? Tanpa kita mendatangkan sifat-sifatnya yang betul. Maka masa kita sebut tu kita dah pasangkan sekali sifat-sifat dia. Cuma dalam asas pembelajaran kita kena sifat ni kita kena tahu satu persatu apakah sifat-sifat dia sebelum kita rangkum ianya menjadi satu lah. Okey. Berbalik kepada huruf zal, apabila kita nak sebut huruf zal, kita kena datangkan baris. Okey, baris atas seperti mana biasa kena buka, baris bawah kena sengih, baris depan kena muncung. Zalika. Nampak tak? Baris atas. Dan huruf zal ni tuan-tuan adalah huruf yang nipis. Seperti mana biasa saya sebut, apabila huruf yang nipis, kita kena buka sekadar satu jari. Boleh selit satu jari. Bukan the. Okey, dia tak jelas baris. Kita nak jelaskan baris tadi. Okey. Zalika. Okey, dia sama. Huruf zal dengan huruf kaf ni tuan-tuan adalah huruf yang sama. Okey.
Okay, huruf yang sama. Kita buka kaf, ka, zalika. Okay, kita buka dalam keadaan yang sama. Kena buka baris atas, kena buka. Saya selalu pesan. Sebab apa? Sebab kita nak suruh sebutan kita tu dia baris dia jadi molek dalam bahasa Kelantan. Baris dia menjadilah.